Sutar ada, Sutar Sanen. Dengan seorang lagi ni, cikgu pun tak pasti nama dia, tak gunakan nama dia guna bimbingan kaunseling. Cikgu nak bimbingan kaunseling dengan Sutar Sanen menjawab soalan ni dalam kita punya Google Meet kita. Cikgu nak kamu tuliskan jawapan kamu di situ. Okey, sekarang ni kita pergi kepada praktis yang ketiga. Kamu cuba ni. Dia senantiasa mengenang-enangkan nasibnya jika berada di perantauan. Itu ialah ayat aktif dan kamu tuliskan kepada ayat pasif. Kamu tuliskan dalam Google Chat kita. Cikgu nak minta bimbingan kaunseling tu tulis untuk praktis yang pertama ni. Sesiapa boleh cuba tulis dalam kita punya Google Chat. Okey. Kamu kata kat situ ketika berada di perantauan dia sentiasa mengenang-enang nasibnya. Okey, kita lihat kamu lihat kat sini. Okey, kamu lihat kat sini jawapan kat sini. Kamu lihat kat sini. Kamu tukarkan kat sini. Okey, yang ni kamu nama kamu siapa Cikgu takkan nak panggil kamu bimbingan kaunseling. Nama siapa? Nama siapa? Zikri. Zikri. Kamu bagilah nama kamu. Ini kalau cikgu panggil bimbingan kaunseling pula, macam mana pula? Okey, Zikri, kamu sekarang ni, kamu salin ni salinkan dalam buku latihan kamu tuliskan buku. Tak apa. Kamu pakai buku laptop mak saudara kamu, tak apalah. Okey, kamu sekarang ni, kamu ada buku latihan kan? Kamu ada buku latihan. Kamu salinkan ni, tuliskan dia sentiasa mengenang-enangkan nasibnya ketika berada di perantauan. Kamu salin yang ni dan salin juga nasibnya ketika berada di perantauan. Lepas tu kamu tulis kat sini lah. Yang sentiasa tu ialah ayat aktif, yang bawah ni ialah ayat pasif. Salin ini sebagai contoh dulu Siapa ni Sutar boleh Sutar? Sutar? Okey, bagaimana Sutar? Okey, yang ni dah selesai Cikgu harap kita kamu salin dulu. Lepas tu kita pergi kepada contoh yang kedua dan kamu cuba jawab Okey, yang kedua ni cikgu minta Sutar jawab
Kamu akan melawati tempat itu esok atau lusa. Sutar boleh jawab Sutar? Kalau tak boleh jawab, cuba kamu kena cuba. Zikri kamu nak jawab pun boleh. Soalan yang kedua. Zikri dengan Sutar boleh jawab soalan yang kedua. Siapa boleh jawab? Selagi kamu tak bagi jawapan, cikgu tak bagi jawapan juga. Umai boleh jawab Umai? Ini kita nak tukar daripada ayat aktif kepada ayat pasif. Cikgu lihat ada dalam kelas ni ada Zikril, ada Sutar, ada Umai. Kamu cikgu lihat nama kamu kat situ dan kamu cuba jawab yang nombor 3 ni. Ini adalah ayat aktif. Kamu akan melawati tempat itu esok atau lusa. Tukarkan kepada ayat pasif dan tuliskan jawapan kamu dalam kita punya Google Chat kita. Tulis kat sini. Okey, yang ni Zikri. Okey, Zikri terima kasih Zikri mencuba Esok asal lusa tempat yang kamu akan lawati. Kita lihat. Kamu tengok sini. Perkataannya kamu mulakan daripada sini Tempat itu
tempat itu akan kamu. Tempat itu akan kamu lawati. Akan kamu lawati esok atau lusa. Kamu mula daripada sini. Tempat itu. Tempat itu akan kamu lawati esok atau lusa. Boleh salin dia punya soalan dan jawapan. Soalan ni ialah ayat aktif dan jawapan ni ialah ayat pasif. Salin buat contoh, salin dalam buku latihan kamu. Kalau dah habis salin, sila beritahu cikgu. Dah salin, sila beritahu. Dan kita boleh menjawab soalan yang okey, terima kasih Umay dan Zikril. Okey, Zikri terima kasih. Beritahu. Okey. Dah Sultan dah. Okay. Terima kasih. Okay, kita cuba. Kamu cuba. Lepas tu kita lihat macam mana jawapan. Cuba saja. Okay, soalan yang ketiga ni. Haji Syukur mengajar kanak-kanak di kampung itu membaca Al-Quran. Kamu kena tukar kepada ayat pasif. Tulis jawapan dalam kita punya Google Chat. Okay, Sultan dah dah ke? Okay, yang ni kamu ni buat soalan yang ketiga ni. Haji Syukur mengajar kanak-kanak di kampung itu membaca Al-Quran. Tukarkan kepada ayat pasif. Okey, Zikri dia kata kanak-kanak di kampung itu, di kampung membaca Al-Quran yang diajar oleh, kanak-kanak kampung itu membaca Al-Quran diajar oleh Haji Syukur. Okey, kita lihat kat sini. Okay, Umay pun kata di kampung itu Haji Syukur mengajar kanak-kanak membaca. Okey, kita lihat kat sini macam mana dia punya jawapan. Okey, ini jawapan yang ditulis oleh, kita lihat kat sini. Kamu lihat kat sini. Kanak-kanak di kampung itu diajar. Kanak-kanak di kampung itu diajar. Terus lepas di kampung itu diajar. Diajar apa? Diajar membaca. Okey, diajar, siapa yang ajar? Diajar oleh Cik Haji Syukur membaca Al-Quran. Okey, yang ni kamu salin. Okey, yang ni kamu salin. Salin dalam buku latihan. Bila dah siap salin, sila beritahu. Muhammad Amjad, selamat datang ke kelas cikgu. Sekarang ni kita buat latihan. Latihan daripada
ayat aktif kepada ayat pasif. Ini ada contoh dia. Contoh ayat aktif yang ditukar kepada ayat pasif. Okay, kita dah buat, kita dah kawan-kawan kamu dalam kelas ni dah mencuba praktis yang ketiga. Sekarang ni kita nak pergi kepada praktis yang keempat. Cikgu harap Muhammad Amjad akan mencuba jawapan soalan-soalan yang diberi. Okay. Dan bila kamu nak tulis nanti jawapan dia, sila tuliskan jawapan kamu dalam kita punya chat, dalam kita punya chat. Cikgu boleh lihat sama ada kamu menulis ke, cuba ke tak cuba. Kalau kamu tak cuba tu maksudnya kamu tak buat lah. Okay, dah salin. Okay. Semua lain dah salin. Okay, terima kasih. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Praktis yang keempat. Okay, praktis. Okay. Okay, praktis yang keempat di sini sama juga. Sama juga. Tukarkan ayat pasif di bawah ini kepada ayat aktif. Tanpa mengubah maksudnya. Syarat dia jangan ubah dia punya maksud. Okay, kita lihat contoh nombor 1. Okay, kamu lihat kat sini perkataan kat sini. Yang ni kamu jangan salah faham. Kamu lihat sini. Ayah dimasak. Dimasak apa? Dimasak bubur lambuk oleh kakak pada malam itu. Kamu salin dulu. Salin dulu dia punya perkataan ayat ni. Ayah dimasak bubur lambuk oleh kakak pada malam itu, tukarkan kepada ayat pasif. Okey, Sutar dah mencuba. Okey, bagus Sutar. Sutar dah mencuba. Muhammad Amjad pun dah cuba. Okey, kita lihat kat sini apa Sutar pada malam itu. Okey, pada malam itu ayah masak bubur lambuk. Bukan, yang ni ayah masak bubur lambuk oleh kamu kata ayah masak bubur lambuk. Sebenarnya bukan ayah masak. Kita lihat kat sini, kita pun Sutar. Boleh cuba. Muhammad Amjad dia kata kakak memasak bubur lambuk. Kakak memasak bubur lambuk kepada ayah pada malam itu. Okey, bagaimana Zikri? Zikri macam mana? Macam mana jawapan kamu Zikri? Kamu ada jawapan tak? Kita tunggu Zikri punya jawapan So kita lihat macam mana dia jawab soalan ni. Dia fokus sekarang ni yang masak tu adalah kakak Yang masak bubur lambuk tu adalah kakak. Okey, siap. Sutar dia jawab lagi, dia kata pada malam itu kakak memasak bubur lambuk untuk ayah.
Okey, kita lihat jawapan dia Okey. Okey, kamu lihat kat sini. Kakak memasakkan ayah bubur lambuk pada malam itu. Okey, yang ni ialah sebenarnya ialah tukar daripada ayat pasif. Sebabnya ada pasif kat sini, ada oleh kat sini. Kita tukar kepada ayat aktif. Ayat lalunya kamu lihat je ada perkataan kata kerja ni macam memasak. Kakak memasak ayah bubur lambuk. Bubur lambuk pada malam itu. Kakak yang masak. Siapa yang masak? Kakak yang memasak. Okey, cuba lagi kamu boleh salin soalan ni. Salin daripada ayat pasif kepada ayat aktif. Salin dulu bila dah salin, cikgu akan tunjukkan kamu untuk soalan yang kedua. Kalau dah salin sila bagi tahu cikgu Ini ayat pasif kepada ayat aktif. Okey, Umay dah salin. Sutar dah salin, Sutar. Amjad, Zikri dah salin ke? Kalau dah salin, cikgu boleh kidah Okey. Okey, kita pergi kepada dah siap Okey, terima kasih. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya Ini kamu lihat ke ni, fokus dia ialah tukarkan ayat aktif ni, ayat pasif ni, tukarkan kepada ayat aktif. Tukarkan kepada ayat aktif. Itu dia punya skop praktis yang keempat ni. Okey. Okey, kamu lihat kat sini. Banyak tempat yang menarik di Melangkap. Melangkap tu tempat tempat. Dapat dilawati oleh rakyat tempatan atau pelancong luar negara. Itu pasif. Sebabnya ada perkataan yang digunakan adalah oleh di sini. Oleh di sini kamu boleh cuba lihat macam mana latihan yang ayat pertama tadi dan kamu cuba menjawab soalan yang kedua tu. Okey, ni Amjad dah jawab Jawapan yang ditulis oleh Amjad, rakyat tempatan atau pelancong luar negara dapat melawati banyak tempat yang menarik di Melangkap. Okey. Okey, kita ambil jawapan Amjad dulu Okey, kita lihat dulu jawapan. Okey, kamu lihat kat sini, rakyat tempatan atau
pelancong luar dapat melawati banyak tempat menarik di pelangkap. Kamu dah tukar daripada ayat pasif kepada ayat aktif. Okey? Okey. Kita teruskan kepada, okey, bagus. Teruskan jangan, kita kena teruskan membuat soalan yang kita cuba Salah tak apa, cubalah kita tengok kelemahan kita kita cuba. Okey, teruskan kepada soalan yang seterusnya cuba. Yang lain semua cuba Okey, kamu lihat kat sini, mula-mula dia letak sini bahawa sini. Bahawa Hanita telah mencapai kejayaan yang cemerlang telah diketahui oleh mereka. Ini pun ialah ayat pasif. Kamu kena tukar kepada ayat aktif. Minta salin siapa yang apa tu salin dia punya soalan dan dia punya jawapan dia. Sebabnya dalam kertas kedua kamu akan ditanya soalan-soalan macam ni. Macam mana nak tukar ayat pasif ke aktif, ataupun kamu nak tukar daripada ayat aktif kepada ayat pasif Jadikan dia sebagai panduan kamu apabila menjawab soalan bahasa Melayu Okey, ni Amjad juga. Mereka telah mengetahui bahawa Hanita telah mencapai kejayaan yang cemerlang. Dimulakan daripada sini. Mereka telah mengetahui bahawa okey. Yang ini sebenarnya memang ada dalam soalan ni, dalam kertas kedua ni, contoh-contoh ni cikgu tak adalah kata garanti akan keluar, tapi contoh-contoh tadi cikgu kata tadi ayat pasif ataupun sebelum ni ayat aktif contoh-contoh soalan yang akan selalu ditanya lah yang ni cikgu bagi sebagai ulangan okey. Lepas itu kamu lihat kat sini, kamu tengok sini, mereka mengetahui bahawa yang ni bahawa Hanita telah, yang ni saja yang kamu salah telah mencapai kejayaan yang cemerlang. Mereka mengetahui bahawa Hanita telah mencapai kejayaan yang cemerlang. Sila salin ni kamu letak dua letak tak apa. Kamu letak dua telah tadi. Patut Amjad sila salin okey. Yang ni kita habis kita buat ulang kaji ni. Adakah semua akan besok akan menjawab soalan bahasa Melayu besok? Semua dalam kelas ni? Semua ke? Semua ke? Macam mana? Kamu sutar kamu. Zikri kamu jawab besok kan? Saya tahu, Mai tak. Zikri kamu macam mana? Zikri? Kamu jawab besok, kamu jawab soalan SPM ke besok? Esok kertas 1-2, okey. Amjad, kamu jawab besok ke soalan? Amjad, besok kamu jawab soalan SPM? Tidak, okey, Amjad tidak, okey, tak apa. Okey, yang ni cikgu, yang ni kita lihat tadi apa yang sebenarnya cikgu akan, yang siapa tu cikgu akan cuba. Okey, kamu lihat kat sini, yang ni kita okey, yang ini kamu lihat kita yang ni ayat songsang ni kamu lihat tukarkan ayat susunan songsang biasa di bawah ini kepada ayat susunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Cikgu akan bagikan dia punya soalan di sini.
Lepas tu kamu lihat ni contoh dia okay. Tukar susunan biasa, ayat biasa. Ayat biasa ialah ada subjek dan ada predikat. Kita lihat dulu. Kamu tengok sini, anak kucing itu sungguh comel. Ini ialah ayat biasa. Okay, kita nak lihat pula. Kamu tengok sini kalau macam mana kita nak tukar kepada ayat songsang. Kamu tengok sini anak kucing ini sebenarnya ialah subjek. Anak kucing itu ialah subjek. Comel sungguh ialah dia punya predikat. Bila kamu nak tukar daripada susunan songsang, kamu bawa comel sungguh ni, bawa ke depan dan anak kucing itu bawa ke belakang. Kita lihat jawapan ni. Jap. Kamu tengok sini, comel sungguh. Kamu tengok sini, dia punya predikat dia. Comel sungguh ni ialah predikat. Anak kucing itu ialah dia punya subjek. Kamu tengok sini, comel sungguh ni kita bawa ke depan. Anak kucing itu berada di belakang. Itu ialah ayat songsang. Kalau kamu nak pastikan ini adalah subjek, kamu kena tulis sampai sini. Jangan tulis anak kucing saja. Anak kucing itu sampai di sini. Itu ialah dia punya subjek dia. Okey, boleh Okey, kita lihat yang kedua pula. Kalau sungguh comel, tak boleh. Kamu jangan tambahkan. Jangan tambah dengan kalau. Tak perlu guna tambahan kalau, tak payah. Songsang ni sebenarnya ayat dia pelik tapi memang betul. Tidak perlu ditambahkan perkataan macam kalau, tak perlu. Okey? Umai boleh Umai? Okey. Kita pergi kepada soalan yang kedua bukan sungguh comel, bukan pun tak boleh juga. Tak boleh. Kamu kena tulis comel sungguh. Ini ialah subjek. Comel sungguh tu ialah dia punya predikat. Anak kucing itu ialah subjek. Bawa ke depan saja, itu saja. Lain cara tak ada. Okey, yang kedua ni. Okey, yang kedua kamu lihat kat sini ialah beberapa mekanisme alternatif untuk pengguna ada di Malaysia. Okey, ada di Malaysia. Kita lihat kat sini, kamu nak tukarkan, cikgu nampak jawab, ada orang pelajar baru masuk ni, Badrishah Badrishah, kamu baru masuk ke kelas. Apa yang cikgu baru bincang dengan rakan-rakan kamu sekarang ni ialah menukarkan ayat susunan biasa ni, kita tukarkan kepada ayat susunan songsang. Songsang. Okey, kita lihat kat sini macam mana kita nak tulis ayat susunan Amjad. Kamu kata kalau minta subjek jawapan anak kucing itu termasuk sekali Amjad. Itu termasuk sekali. Itu ialah undang-undang dia. Anak kucing itu ialah subjek. Subjek. Okey? Subjek. Comel sungguh ialah dia punya predikat. Boleh tak, Amjad? Okey, itu. Dia mesti sampai sini. Kalau kamu tulis subjek dia anak kucing, memang salah. Kalau anak kucing saja dia punya predikat, dia punya subjek, memang salah. Mesti anak kucing itu. Itu dia punya undang-undang. Okey? Kita pergi kepada soalan yang kedua ni. Beberapa mekanisme alternatif untuk pengguna ada di Malaysia. Kita lihat macam mana jawapan dia. Kita lihat kat sini, kamu tengok sini Dia gunakan perkataan dia dimula dekat sini. Di Malaysia. Dia bawakan ini ialah sebenarnya ialah dia punya objek. Di Malaysia ada. Dia ambilkan, ditarik ke depan kat sini. Di Malaysia ada beberapa mekanisme alternatif untuk pengguna. Kamu lihat kat sini, ini ialah dia punya dia objek
Cikgu terang kat sini, ini semua beberapa mekanisme akognitif ni ialah subjek. Di Malaysia ada ni ialah dia punya objek. Objek kita bawa ke depan ataupun dia punya predikat ni kita bawa ke depan. Jadilah menjadi satu ayat songsang. Okey? Di Malaysia ada. Okey? Okay, kita cuba yang satu lagi. Okey, kamu lihat kat sini. Bunga yang dipamerkan di Expo Flora itu cantik-cantik belaka. Bunga yang dipamerkan di Expo Flora itu cantik-cantik belaka. Mana kamu kena pasti manakah dan manakah predikat. Senang aja cikgu rasa kamu lihat kamu nampak situ itu kat last sekali tu. Itu tu bunga yang dipamer di Expo Flora itu ialah apa? Ialah dia punya subjek dia. Cuba kamu jawab ya. Okey. Amjad cantik-cantik belaka bunga yang dipamer di Expo Flora. Kita lihat jawapannya. Betul. Kamu jawab sini. Cantik belaka bunga yang dipamerkan di Expo Flora itu betul. Jadi kamu dah dapat dah Amjad. Okey. Kamu lihat kat sini. Kamu kena kalau songsang ni kamu kena pastikan manakah dia punya subjek dan manakah dia punya predikat. Itu adalah dia punya undang-undang. Okay, dia punya undang-undang. Kamu kena tahu. Subjek, kalau contohnya, satu lagi soalan juga kamu Kalau contohnya, dia minta kamu ayat songsang. Ayat songsang ditukarkan kepada ayat biasa. Ayat songsang dan tukar kepada ayat biasa, dia punya undang-undang ni kamu kena tukar lah Okay, kita lihat ayat songsang kepada ayat biasa pula Sekejap. Ini semua biasa. Kita tengok pula songsang Songsang dia tak ada lah sekejap Cikgu pun tak nak bagi contoh kat sini. Ayat songsang tadi ayat macam biasa di bawah ni kepada ayat songsang. Okay, sekejap Cikgu ada contoh lain sekejap. Kalau ada tengok sini. Okey, yang ni dia punya, kamu tengok sini, kita lihat tata bahasa ni Okey, kamu lihat ke sini. Ayat songsang. Kita belajar sikit dia punya undang-undang ni. Okey, kamu tengok sini. Kalau kita nak belajar ayat, kita kena tahu ayat biasa dan ayat songsang. Kalau ayat biasa mesti ada subjek dan mesti ada predikat. Kita tengok Okey, ayat yang mempunyai susunan songsang dipanggil sebagai ayat songsang. Ayat songsang maksudnya susunan predikat itu mendahului subjek. Yang tadi kamu dah buat tadi. Okey. Okey, lepas itu kamu tengok sini ayat biasa. Ayat biasa ada subjek dan ada predikat. Ada subjek dan ada predikat. Manakala ayat songsang ada predikat dan ada subjek. Dia terbalik. Dia terbalik. Okey. Kita lihat kat sini. Ayat biasa. Subjek kat sini, Kakak Fatin ialah subjek. Predikat dia ialah seorang guru. Okey, ayat songsang. Kamu tengok sini. Kita bawa ke depan. Seorang guru ni kita bawa ke depan jadi predikat. Kalau kita nak tukar kepada ayat songsang. Manakala Kakak Fatin ni kita jadikan sebagai subjek dia. Kita tukarkan ke depan. Okey. Contoh yang kedua. Rumah mereka. Rumah mereka ni kita letakkan
Ini ayat biasa, rumah mereka. Berhampiran sekolah ialah predikat. Macam mana kita nak tukar kepada ayat songsang? Berhampiran sekolah ni bawa ke depan. Kita letakkan ke depan, rumah mereka ni di belakang. Itu ialah dia punya. Okay. Lepas tu, yang ketiga. Kawan-kawan saya. Ni ayat biasa. Ayat biasa ialah kawan-kawan saya. Sangat peramah ialah dia punya predikat. Okay. Dan kamu lihat kat sini, kawan-kawan saya ni kamu tengok sini, sekejap. Sangat peramah ni kamu lihat, sangat peramah ni kita letakkan ke depan. Tukarkan depan dan kawan-kawan saya jadi subjek. Inilah perbezaan antara ayat biasa dan ayat songsang. Ayat biasa dan ayat songsang. Dan kita lihat di sini, yang ni adalah perkataan ni, kalau kamu lihat ada perkataan-perkataan yang ada tambahan adalah semua tu, sebenarnya bukan apa. Dia nak beri penekanan kepada predikat. Kita tengok sini Kita tengok sini, yang ni cikgu bagi contoh. Kamu tengok sini bukan ini sekejap. Okey, kamu tengok sini. Ayat biasa, ini ayat tanya. Pemuda itu siapa? Ini adalah ayat biasa, ayat biasa. Pemuda itu siapa? Okey. Lepas itu ialah ayat biasa. Ayat songsang pula ialah predikat dia lah siapakah. Kamu tengok sini siapa, tapi ditambah sini kah. Siapakah. Manakala subjek dia ialah pemuda itu. Kamu tengok sini pemuda ni letak belakang. Kah tu kenapa diletakkan kah? Sebabnya nak beri penekanan untuk ayat tanya. Okey. Yang kedua ni kamu tengok sini, buah-buahan itu dari mana? Dari mana ni kamu terus bawa ke depan, dari manakah buah-buahan itu? Okey, itu ialah contoh dia sekejap. Lepas itu kamu lihat kat sini, negara kita merdeka bila? Ayat biasa. Dan ini sebenarnya kamu tengok sini, ayat tanya ni, bilakah, dari mana, ini semua ayat songsang sebenarnya. Bilakah negara kita merdeka? Okay, kita lihat dulu, cikgu bawa ke depan lagi, kita lihatkan. Okey, kamu lihat kat sini Okey, kamu tengok sini. Solekan mak andam itu sungguh cantik. Yang tadi kamu cikgu nampak tadi ke siapa tadi yang sekejap tadi Amjad tadi dia tanya tadi pasal itu tadi kamu tengok sini itu solekan mak andam itu mak andam itu sungguh cantik ialah dia punya predikat. Sini. Sungguh cantik. Sungguh cantik. Solekan mak andam itu. Kamu tengok sini. Nampak cikgu harap kamu nampak ni Okay. Yang nombor 2 ni. Persatuan belia kampung ini ditubuhkan oleh Puan Rahmah. Ditubuhkan oleh Puan Rahmah. Okey. Dan bawah ni kamu tengok sini, dia tubuh dia macam mana dia letak predikat dia. Predikat dia bersini. Kalau macam ni tadi itu kan. Yang ni ini persatuan belia kampung ini adalah dia punya subjek dia. Okey. Dan ditubuhkan oleh Puan Rahmah ialah dia punya predikat dia. Dan kamu lihat kat sini, ditubuhkan oleh Rahmah persatuan belia kampung itu. Kampung ini. Okey, itu ialah yang kedua. Manakala ayat biasa yang ketiga, kawan-kawan kamu sudah pulang. Sudah pulang Dan kamu lihat kat sini, sudah pulang kawan-kawan kamu. Ini contoh-contoh cikgu dah bagi contoh sedikit kalau tentang ayat biasa dan ayat songsang. Dan cikgu nak lihat kat sini. Okay, kita pergi kepada sedikit kat sini sekejap. Okey. Ini kertas pertama. Okey.
Okey, pulang tu kamu boleh tambahkan kah. Kat situ ada dia punya kesilapan ni, kamu tambahkan kah. Tambahkan kah untuk pulang pasal sebab itu ialah ayat tanya, betul. Zikri, boleh tambahkan kah di situ. Okey. Okey, kamu lihat kat sini, ni contoh ni, cikgu nak bagikan satu, cikgu ada buat satu uh, apa ni, rangka sebenarnya, rangka yang ni sebagai panduan kamu kalau siapa-siapa yang akan menjawab soalan ulangan BM besok ni sebagai panduan kamu sedikit contoh dia Okay, kita lihat kat sini, andainya kamu menyertai suatu pertandingan syarahan, kamu telah memilih salah satu tajuk yang ditetapkan iaitu tanggungjawab murid dalam pembinaan negara. Tulis ucapan, tuliskan syarahan, bukan ucapan, syarahan selengkapnya. Okay, syarahan sebenarnya kalau kamu tahu, sebenarnya cikgu nak bagi tahu kamu, karangan sebenarnya ada dua kategori. Satu adalah karangan yang berformat. Contohnya karangan macam ni, syarahan ni. Syarahan ni adalah karangan yang berformat. Okay? Manakala macam karangan macam bincang, kalau contohnya karangan macam bincangkanlah, beri pendapat, ceritakanlah, perihalkanlah, itu semua adalah karangan yang tidak berformat. Kamu kena tahu okay, apa yang kalau siapa yang periksa besok, malam ni kamu cuba ulang kaji sikit, dia punya format dia, pastikan kamu tahu format kertas satu karangan. Mesti tahu format dia. Ceramah macam mana, syarahan macam mana, ucapan macam mana, mesti tahu Ini cikgu bagi kamu contoh saja untuk teks, tuliskan teks syarahan selengkapnya. Okay, kamu lihat kat sini, macam mana kita nak buat pendahuluan dia. Ini contoh dia cikgu tulis kat sini. Salam sejahtera saya ucapkan kepada pengacara majlis yang berusaha, guru-guru, guru besar, guru-guru, rakan-rakan yang saya hormati. Okay, ini ialah pendahuluan. Ini contoh pendahuluan pendahuluan yang selalu ditulis. Yang mudah saja, mesti ikut cara begini. Lepas itu kamu boleh tulis kat sini, tujuan saya berada pada pagi ini ialah untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk tanggungjawab murid dalam pembinaan negara. Kamu kena jelaskan apa yang kamu nak cakap. Beritahulah supaya apabila pemeriksa dia membaca karangan kamu, dia tahu apa pula yang kamu akan tulis. Itu sebabnya. Itu ialah pendahuluan. Okey, lepas itu kita pergi pula, kita pergi kepada yang kedua ni. Kamu kena mula ni. Hadirin yang saya muliakan. Ini isi, yang ni mesti kamu mulakan. Nak masuk perenggan yang kedua, mesti dimulakan dengan hadirin yang saya muliakan. Isi pertama. Lepas itu, kamu terus tuliskan dia punya isi pertama. Kamu nyatakanlah tanggungjawab utama murid. Ini adalah cikgu tulis dia punya poin-poin saja. Cikgu tak tulis lengkap ni. Supaya kamu boleh menjawab soal, kamu boleh kembangkan ayat ni. Ini cikgu tulis kat sini, isi dia. Tanggungjawab murid ialah menguasai dan mempelajari ilmu pengetahuan. Ini isi dia. Isi mesti jelas. Mesti jelas. Bila pemeriksa dapat lihat kamu berisi, dia tahu itu isi kamu. Lepas tu dah isi, lepas isi, kamu boleh tulis antara huraian ataupun contoh. Boleh. Tukar-tukar boleh. Contoh ni cikgu tulis kat sini, apakah aktiviti yang sepatutnya diceburi oleh murid? Kamu tulislah aktiviti yang sepatutnya diceburi oleh murid-murid adalah seperti apa? Contohnya menganggotai persatuan sejarah contohnya lah. Lepas itu kamu nyatakan apakah tujuan kamu menyertai kurikulum. Kenapa? Apa sebabnya? Sebabnya melatih kita untuk membentuk kita menjadi seorang pemimpin pada masa depan.
Okey, ini adalah dia punya contoh dia. Okey, ini contoh dia. Kita lihat kat sini contoh dia. Okey, yang cikgu dah tulis bagi tahu kamu, bila nak buat karangan cikgu tulis kat sini mesti ada pendahuluan, mesti ada. Ini format ni jangan lari Mesti ada pendahuluan, mesti ada dia punya isi, mesti ada dia punya huraian, mesti ada dia punya contoh dan ada dia punya penegasan. Mesti ada. Setiap perenggan mesti ada ni. Sekurang-kurangnya tulis 4 isi. Huraian, contoh dan penegasan. Penegasan maksudnya kamu nak tekankan bahawa isi kamu tu penting tu. Orang kena kena apa? Kena ingatlah bahawa isi kamu penting. Itu maksudnya penegasan. Lepas tu kamu tulis macam ni, aku tulis kat sini, isi ada macam ni. Semua kena buat macam ni. Ini dia punya rangka dia rangka dia. Isi huraian. Lepas tu dia punya contoh dia. Lepas tu dia punya penegasan. Mesti buat macam ni. Akhir sekali ialah dia punya penutup dia. Ini dia punya, cikgu tulis kat sini. Ini ialah satu perenggan di sini. Satu perenggan. Satu perenggan. Dan satu lagi cikgu bagi tips lagi. Jangan tulis ayat yang panjang-panjang. Ayat tu, cikgu tulis kat sini, siapa yang besok nak pesa sekejap. Ayat jangan ayat jangan tulis panjang-panjang jangan tulis ayat yang panjang. Sekejap cikgu tulis dia punya ni ayat yang ringkas yang ringkas dan jangan panjang sangat. Pendek pun tak apa. Kamu agakkanlah pendek pun tak apa, ringkas dan pendek. Yang ringkas dan pendek. Lepas tu kamu punya apa ni? Punya tulisan mesti difahami. Tulisan mesti difahami. Fahami. Dan buat setiap isi dalam setiap isi setiap isi dalam setiap perenggan. Ingat tu. Mesti. Lepas itu gunakan penanda wacana. Penanda wacana kamu lihat ni contohnya selain itu, selain itu, lepas itu, oleh itu, ini adalah contoh penanda wacana. Lepas tu kamu kena ayat kamu tu jangan dalam bahasa Inggeris dia kata janganlah ayat yang bombastik, yang berbunga-bunga sangat. Ayat tu biarlah ringkas supaya faham. Ringkas difahami oleh pemeriksa. Tujuan kamu ialah supaya bila pemeriksa membaca kamu punya karangan, dia faham kamu punya karangan dan karangan kamu itu berada dalam ataupun dipanggil sebagai sistematik. Ada isi, ada huraian, ada contoh, ada penegasan. Satu lagi, ada lagi cikgu nak bagi terang lagi. Kamu kena pastikan kamu tahu dia punya apa kehendak soalan. Mesti ingat. Apa kehendak soalan. Kamu kena ingat itu. Supaya nanti kamu tidak kalau tidak
Okay, kalau tidak, kamu tidak menjawab soalan. Itu yang paling bahaya. Sebabnya semua orang boleh jawab soalan, tapi dia tak jawab ikut kehendak soalan. Semua orang boleh buat. InsyaAllah boleh buat, jawab dengan cemerlang sebenarnya. Sebenarnya bahasa Melayu sebenarnya tak susah sangat. Tapi kalau kamu mengikut dia punya kehendak dia, kamu boleh jawab dengan cemerlang. Bukan dapat untuk lepas je. Kita jawab soalan, kita kita masuk periksa adalah untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Itu saja target kita. Okay, yang ni isi yang pertama. Isi pertama. Isi pertama, perenggan kedua. Itulah. Lepas itu, kamu lihat kat sini. Isi kedua kat sini. Seterusnya, tanggungjawab murid-murid ialah membuat persiapan untuk menjadi pemimpin. Ini ialah isi yang kedua. Lepas tu kamu huraikanlah apakah persiapan yang perlu dilakukan menjadi pimpin dan apakah contoh-contoh persiapan yang kamu lakukan dan kenapa kena buat persiapan. Kamu kata persiapan ini adalah penting untuk menjadi pimpin. Itu ialah penegasan. Ini ialah isi. Yang ini ialah dia punya huraian dia. Ini dia punya contoh. Contoh. Dan bawah ni cikgu dah tulis kat sini, kamu tulis tambahkan dia punya penegasan. Itu perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua. Okey, kita pergi pula perenggan yang ketiga. Sama juga perenggan yang ketiga sama juga. Ada isi, ada huraian, ada contoh dan ada penegasan. Sama juga dengan perenggan yang terakhir. Perenggan akhir pun sama juga. Dan kamu kena menulis lebih kurang 350 perkataan hingga 500 patah perkataan. Pastikan kamu mengikut masa yang telah ditetapkan oleh oleh perpisahan oleh tu Dan akhir kali kamu lihat kat sini, penutup dia akhir kata kita perlulah berganding bahu dengan pelbagai pihak bagi melakukan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Itu saja. Okey. Itulah contoh-contoh yang cikgu boleh bagi kepada kamu untuk apa ni. Okey. Satu lagi kita lihat kat sini itu ialah tentang tentang karangan. Dan kamu lihat kat sini. Ini pula ialah sebenarnya ialah tentang rumusan sebenarnya. Rumusan sekarang ni pada tahun ini dia tak bagi kamu bulat-bulat. Dia bagi kamu contohnya ada fokus pertama, fokus kedua. Dia tak bagi straight forward, dia tak bagi kamu lihat kat sini jap cikgu bagi contoh peperiksaan SPM tahun-tahun lepas kamu lihat kat sini jap cikgu bagi contoh kertas kedua jap sini mana pula cikgu muka contoh ni kan jap kertas kedua banyak sangat cikgu cikgu sekejap cikgu pun okey kita lihat kat sini kalau ada soalan tu lebih bagus. Okey, ini adalah contoh soalan SPM ini bukannya tahun-tahun lepas punya. Kamu lihat kat sini cikgu bagi contoh kamu. Dulu pada zaman 2019 dia ada bagi rumusan ni, dia ada bagi macam ni.
Dia ada bagi macam ni, bacakan petikan ini dan kemudian buat rumusan. Dia bagi tajuk kat sini lah, kamu senang je. Mulai tahun ni, kamu kena cari dia punya, kamu kena baca. Dia ada bagi fokus satu tu lah bahan satu, bahan kedua. Daripada situ kamu kena baca dan kamu kena cari apa yang dicerita oleh petikan tersebut. Dia tak straightforward macam dulu. Macam ini kamu tengok ni, dia terus je, kamu boleh tahu. Keistimewaan pokok hari ini, kamu boleh terus cari dekat sini semua. Tapi sekarang tak ada. Kamu kena baca dahulu dan apa dia bercerita, dan kamu kena buat dia punya rumusan dia. Kamu kena ingat itu ialah perkara yang penting, perbezaan dia untuk SPM Bahasa Melayu untuk tahun ni. Berbeza daripada tahun-tahun lepas. Okey, lepas itu, sekejap. Okey, kamu lihat kat sini. Jawab soalan berikut dengan menggunakan ayat kamu sendiri. Okey, yang ini adalah salah satu. Ada satu lagi cikgu nak bagi contoh dia. Kalau ada, sekejap ada contoh tak? Sekejap. Cikgu telah, sekejap mana pula cikgu punya tu. Sekejap. Cikgu rasa nantilah cikgu memang tak sempat lah nak buat. Okay. Dan kamu lihat kat sini, ni ada bahan satu, bahan kedua dan bahan ketiga. Okay. Dekat sini berdasarkan bahan satu, berikan maksud. Kamu kena baca daripada bahan satu kat sini, kamu carikan maksud dia tanpa memikirkan apa dia kata tanpa memikirkan implikasi, dan kamu cari dia punya maksud dia berdasarkan bahan satu. Okay, itu yang pertama. Lepas tu dia kata kat sini nombor dua ni, merujuk semua bahan, nyatakan punca-punca berlakunya kemalangan. Dan kamu, apabila kamu nak jawab soalan ni, pastikan kamu lihat dia punya markah tepi ni. Markah tepi ni penting. Kalau contohnya dua markah, tanpa memikirkan, kamu kena tukarkan perkataan ni seluruhnya. Seluruhnya kamu kena tukarkan, barulah kamu dapat dua markah. Contoh ni kat sini dia kata merujuk semua bahan, nyatakan punca-punca berlakunya kemalangan jalan raya. Kamu kena ada 3 isi di situ. Buat 1, buat 2, buat 3. Tapi janganlah pendek sangat Bila kamu kata punca dia disebabkan oleh menunggang secara berbahaya, kamu tak teganglah sikit. Itu dah sudah. Lepas itu, kamu tengok soalan ni berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, JKJR, kadar kemalangan yang berlaku di Malaysia sepanjang tahun 2011 hingga 2020 menunjukkan peningkatan. Maksudnya, daripada tahun ni peningkatan daripada kemalangan jalan raya. Walaupun pelbagai kempen keselamatan jalan raya telah diadakan, banyak kempen diadakan bagi menangani isu kemalangan jalan raya, namun kadar kemalangan terus bertambah. Okey, soalan ni kamu kena bagi pendapat. Pendapat anda, kamu tak payah nak rujuk kepada bahan yang kamu dah baca tadi, tak payah. Kamu boleh bagi pendapat kamu, dan soalan ini adalah soalan yang berbentuk kebat. Pendapat kamu. Dan isi dia ialah sebanyak 3 markah. Isi dia sebanyak 3 markah di sini, dan kamu apakah kesan-kesan kemalangan terhadap mangsa. Mangsa kemalangan, apa kesan dia, dan juga kerajaan. Kamu kena nyatakanlah 3 markah di situ. Dan akhir sekali kamu lihat kat sini, anda bersama-sama dengan keluarga anda menaiki kenderaan untuk bercuti ke sebuah destinasi percutian. Semasa dalam perjalanan,
anda mendapati seorang pemandu kenderaan memandu dalam keadaan mengantuk. Apabila pemandu tersebut asyik menguap dan tidak mengikut lorong yang betul. Keadaan ini benar-benar mencemaskan hati kamu, adik anda. Sebagai penumpang kereta yang bertanggungjawab, bagaimanakah anda dapat membantu untuk mengatasi masalah ini? Yang ini kamu kena tulislah sebanyak 4 isi kat sini. Kamu tulis apa, macam mana kamu nak bantu. Kamu boleh kata, contohnya kamu nasihatkan dia supaya dia berhenti dahulu kenderaan di tepi jalan raya. Contohnya A, B, C, D. Ni ialah pendapat kamu, Kak. Sekejap cikgu cuba mencari soalan yang berkenaan dengan tu sekejap Kalau ada lah sekejap. Cikgu nak kongsikan dengan kamu. Sekejap sekejap. Sekarang cikgu nak cari dia punya bahan dia di sini. Yang dulu cikgu dah ada bincangkan dengan kelas-kelas yang sebelumnya Sekejap. Kalau ada lah kalau tak ada sekejap kalau ada rezeki kamu okay. Yang ni pun sama juga Yang ini lepas tu kamu kena apa yang cikgu nak ingatkan kamu, soalan yang berkaitan dengan yang ni yang ni kertas ni kamu kena kamu tengok ni ada subjek predikat. Lepas tu ada ayat tentang kemahiran bahasa. Yang ni semua ada yang kamu kena buat ayat. Okay, lepas itu kesalahan ejaan semua ni, kesalahan dari segi imbuhan ada. Lepas tu dari segi kesalahan dari segi istilah dan kesalahan tata bahasa. Juga ada kesalahan dari segi kamu kena jawab soalan yang berkenaan dengan peribahasa. Okay. Lepas tu soalan ni kalau kamu berada di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Selangor, kamu kena jawab, kamu kena tahu dua novel. Dua novel iaitu Lieutenant Adnan, Wira Bangsa dan juga Tirani karya Babe Sabariah. Okay, ini adalah perkara yang kamu kena tahu, novel. Novel ni kamu tengok sini ada banyak markah, 15 markah di situ. Lepas tu juga kamu kena tahu juga tentang apa ni, tentang ni kamu kena tahu tentang petikan tradisional. Kamu lihat kat sini, kalau di Selangor, Negeri Sembilan dan di Kuala Lumpur, dia baca Gerhana Manusia. Ini tingkatan 5 punya, Sejadah Rindu. Okay, kamu kena jawab dia punya soalan di kat sini. Selalunya soalan yang pertama ni dia akan rujuk kepada teks tu. Soalan yang kedua ni pendapat apa, kamu ni, yang ni kamu tak masalah. Yang bawah ni pengajaran ni kamu lihat daripada teks dia. Itu dia yang apa. Lepas itu kamu juga akan ditanya juga prosa tradisional. Untuk Selangor, Negeri Sembilan dan Johor dan apa ni, dan Selangor, Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur, kamu kena baca ni tingkatan 5 punya, Antologi Sejadah Seridu.
Yang ni juga markah dia. Markah dia banyak sebenarnya dan akhir sekali sajak pun ada. Okay. Dan itulah cikgu. Lepas tu karangan ni kamu kena jawab betul-betul. Jawab betul-betul dan tidak lebih daripada 350, kamu pilih satu lah. Dan baca semua soalan. Kalau kamu periksa besok, baca semua soalan dulu. Pastikan kamu cari manakah tajuk yang kamu boleh dapat. Tajuk yang mempunyai banyak isi. Contohnya kamu tengok sini. Kamu kena baca dulu. Dia contohnya kat sini. Ikatan kejiranan dianggap sebagai pelengkap kepada hubungan antara individu dalam kalangan masyarakat. Okey. Lepas tu bincangkan usaha-usaha yang wajar dilakukan untuk mengukuhkan semangat kejiranan. Yang ni kata kunci dia ialah bincangkan. Bincangkan apakah usaha-usaha dia. Kamu kena nyatalah 4 usaha-usaha dia. Mula-mula macam biasa, kamu kena nyatakan dia punya pendahuluan dia. Kamu ceritakanlah tentang apakah itu semangat kejiranan. Semangat kejiranan ni. Ceritakan sebenarnya bagaimana apakah yang berlaku kat Malaysia. Lepas tu kamu kena nyatakan apakah usaha-usaha yang dilakukan bagi mengukuh semangat kejiranan. 4 isi. A, B, C, D. Dan penutup dia. Itu saja. Yang nombor 2 pun sama juga. Isi dia kalau macam wawancara ni, kamu kena sekurang-kurangnya mesti ada 4 isi dan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi tentang wawancara. Wawancara ni adalah satu dialog. Kamu wawancara lah, kamu ni seorang wartawan, kamu wawancara seorang, mungkin kamu tengok sini, dia kata dia wawancara Dr. Ibrahim bin Hashim ni. Bagaimana nak meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita. Kamu tanyalah 4 soalan ni tentang usaha-usaha ni semua. Lepas tu soalan yang keempat ni pula ialah tentang ciri-ciri bandar pintar di seluruh dunia yang beri penentuan kepada seseorang untuk memilih sebagai pendapatan sempurna. Kamu nyatakanlah. Kamu cerita sikit pendahuluan dia tentang bandar pintar macam mana. Bandar pintar, kamu cerita sikit. Lepas tu apakah ciri-ciri bandar pintar? A, B, C, D dan penutup dia. Dan akhir sekali kamu lihat kat sini, soalan yang kelima ialah berkaitan tentang peribahasa. Tapi kalau soalan peribahasa, kamu kena faham dia punya maksud dia. Mesti faham. Kalau tak faham maksud, jangan jawab. Itu saja, jangan ambil risiko. Contoh dia punya peribahasa ni ialah berjimat sebelum kena beringat sebelum habis. Yang ni dia kata kat sini, amalan berjimat cermat dalam menjalani kehidupan. Dan kamu kena tuliskan dia punya cerita tentang berjimat cermat. Yang ni kalau kamu nak tulis cerita, dia punya cerita dia, dia ada cara-cara dia. Mula-mula kamu tulis dia punya permulaan dia. Lepas tu nombor 2 kamu tulis dia punya perkembangan dia. Lepas itu ketiga kamu kena tulis dia punya climax dia. Dan climax dia kamu pergi kepada dia punya dan climax, lepas tu dia punya peleraian dia. Ini contoh perkembangan bagaimana sebuah cerita itu dikembangkan daripada satu persatu. Kalau kamu tak nak ambil risiko, lebih baik kamu ambil lah soalan-soalan yang mudah yang kamu jawab. Ambil soalan yang mudah yang boleh memberi kamu isi yang banyak. Itu adalah nasihat cikgu kepada sesiapa yang akan menjawab soalan bahasa Melayu pada esok. Jawab soalan, kamu kena bila dapat soalan, tuliskan soalan kamu punya isi-isi itu pada kertas soalan tu. Tulis isi. Conteng pun tak apa dalam kertas tu. Tulis isi supaya kamu nanti ingat. Nanti senang kamu. Kalau kamu tak tulis, kamu tak ingat. Apakah isi-isi yang kamu nak tulis. Okey, cikgu harap ada cikgu dah kongsikan kamu dengan beberapa tips-tips untuk menghadapi peperiksaan ni kepada sesiapa yang akan menduduki peperiksaan SPM ulangan bahasa Melayu besok. Sila buat dengan baik.
Sila baca soalan dengan baik, fahamkan dan ikut masa yang telah ditetapkan. Dan satu lagi, tulisan dan ejaan dan tanda baca tu mestilah betul. Itu cikgu bagi peringatan kepada semua yang akan, sesiapa yang akan menjawab soalan besok lah. Cikgu ucapkan semoga boleh menjawab soalan dengan baik dan semoga berjaya. Terima kasih. Selamat malam dan Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih guna. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.